Assalamualaikum. Nama saya Nurfika binti Muhammad Izzan, nombor check 01 DDT 19F1204. So, grup kami akan menerangkan database assessment. So, untuk slide yang pertama. Okay, slide yang pertama menerangkan tentang what is database security assessment. So, penilaian keselamatan pangkalan data pada asalnya adalah proses yang mengukur risiko pangkalan data pada satu titik waktu. So, ada elemen risiko pertama diukur dengan menilai keretakan pangkalan data terhadap serangkaian kelemahan yang diketahui dan senario serangan. So, yang di bahagian bawah ni pula adalah a vulnerability might be a best practice system configuration error seperti kekurangan dasar kata laluan pangkalan data, kesalahan pengerokotan perisian seperti buffer overflow dalam prosedur atau kesalahan pengurusan hak istimewa seperti akses awam ke jadual sensitif. So each vulnerability identified is then related by severe, low, medium, high, critical and macam-macam lagi. So akhirnya laporan dihasilkan yang merangkumi hasilnya. Ringkasan penjelasan has, for example, check the total number of vulnerability by severity. This summary is essentially a snapshot of overall risk the management can use to prioritize the steps required to improve database security. Ia akan memberitahu pengurus keselamatan dapat ambil pangkalan data mana pangkalan database administer, which is database dan which specific vulnerability yang mereka perlukan. So slide seterusnya. So slide ni menunjukkan di bahagian yang paling banyak iaitu low. So ni adalah vulnerability formed by severity. Manakala yang color orange tu adalah bahagian high, yang sedikit, paling sedikit adalah bahagian medium. So pada chart di bawah ini pula adalah a typical database assessment summary. So yang paling tinggi vulnerability formed by kategori adalah OS integrity, manakala yang kedua tinggi adalah district system. So next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina Aina binti Muhammad Iskandar. Nombor matrik 01 DDT 19F1139. Okey, Pak saya akan menerangkan tentang best practice database. Okey, untuk best practice database ni ada 4 iaitu impact on production system, accuracy, efficient dengan rate of analysis iaitu kesan terhadap sistem pengeluaran, ketepatan, kecekapan dengan luas analisis. Untuk next slide. Okey. Untuk impact on production system ni adalah banyak proses penilaian cuba mengenal pasti vulnerabilities dengan meniru aktiviti attacker. Sebagai contoh, assessment cuba mengeksploitasi overflow vulnerability penyangga yang diketahui atau menggunakan cara yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan kelayakan akses yang sah. Teknik eksploitasi seperti itu biasa dilakukan di dalam server dan network web automatic. Seperti open source yang terlibat contohnya Nikto, Nexus and Whisker. Problem metodologis boleh menyebabkan downtime atau merosakkan database jika eksploitasi berjaya. Okay, next slide. Okay, untuk accuracy ni ada dua iaitu exploit approach dengan version only approach. Maksudnya adalah consider the buffer vulnerability overflow iaitu XP sprint di server Microsoft SQL adalah prosedur tersimpan yang diperluaskan yang terdapat dieksploit oleh attacker untuk menghancurkan server atau memperolehi hak istimewa pentadbiran. Okay, next slide. Bagi efisiensi yang bermaksud adalah database secara assessment dilakukan lebih untuk provide a flat vulnerabilities listing. Listing ni sedia ada, tidak boleh diambil tindakan. Pentadbiran boleh berusaha memperbaiki secara berurutan setiap vulnerability dalam senarai tapi usaha yang dilakukan tidak mendatangkan hasil. Jadi beberapa kelemahan memerlukan pemerhatian segera sementara yang lain dapat tunggu atau tidak diendahkan. Assessment proses yang lebih berkesan mengutamakan setiap kelemahan mengikut risiko. Dengan analisis risiko yang diutamakan, security manager atau database administrator dapat mengembangkan plan efektif untuk pemulihan. Next slide. Okay, untuk breadth of testing iaitu ada 5. Yang pertama, know
platform vulnerabilities, system configuration, privilege management, external object dengan regulatory compliance. Next slide. Okay, untuk non-platform vulnerabilities adalah public vulnerabilities database, iaitu Bugtraq, NVD dan lain-lain mengesan ribuan kelemahan software yang diketahui termasuk yang terdapat dalam database dan operating system yang lemah. Keselamatan database assessment harus menilai vulnerabilities terhadap semua kelemahan yang diketahui adalah relevan dengan sasaran database, software dan operating system yang mendasari. Okey, untuk non-platform vulnerabilities ni ada dua, iaitu test for vulnerability dengan prioritize by risk. Untuk test for vulnerabilities iaitu membuat pemeriksaan software version terhadap sesuatu yang telah diketahui terdedah dengan ancaman. Okey, untuk prioritize by risk ni adalah to prioritize vulnerabilities berdasarkan risiko. Daftar pengguna yang memiliki hak istimewa execute iaitu execute di prosedur penyimpan untuk diekstrak. Okay, next. Okay, sistem configuration ni pula adalah database security yang sangat sensitif terhadap masalah sistem configuration yang mana kebanyakan dilindungi oleh best practice yang saya sebut tadi. Ratusan item configuration dinilai berdasarkan types dia dan tujuan pengguna database. Iaitu contohnya database yang menyokong web application luaran memerlukan configuration yang berbeza daripada one supporting a large group of internal user, iaitu pengguna dalaman. Salah satu contoh ialah kekerapan menukar kata laluan, iaitu terbaik yang disyorkan agar kata laluan akaun pengguna kerap berubah dan lebih selamat. Okay, next slide. Untuk next slide ni adalah privilege management, iaitu database privilege yang diuruskan hendaklah diakses. Secara amnya, pemilik database harus mematuhi dasar less privilege, hak istimewa paling sedikit. Sebagai contoh, amalan terbaik mewajibkan hak istimewa pengguna daripada akaun melalui rules, iaitu peranan. Keistimewaan yang diberikan secara langsung boleh memberikan hak akses berlebihan ketika pengguna beralih kedudukan dalam organisasi. Next slide. Iaitu external object yang bermaksud objek yang berada di external database boleh digunakan untuk menyerang database jika tidak dikonfigurasi dengan betul. External object ini terutamanya operating system seperti file, perkhidmatan, register key, susceptibility to vulnerability. Ini boleh berlaku dengan memeriksa permission operating system pada file. Okey, untuk last kali adalah regulatory compliance, iaitu database assessment memberi special attention kepada security requirement yang relevan secara khusus. Okey, sebagai contoh, memerlukan penjejakan semua akaun pengguna baru dalam database yang menyimpan maklumat pelaporan kewangan. Okey, oleh itu assessment kena memeriksa kamus data untuk akaun tarikh penciptanya dalam jangka masa yang boleh dikonfigurasikan. Okay, so nama saya Nafafah binti Muhammad Saad, nombor matrik 01DET19S1195. So saya akan menerangkan barrier to assessment, iaitu halangan sesuatu organisasi untuk melakukan data assessment. Okey, ada tiga segi, iaitu budget, expertise dan resource. Dari segi budget, untuk assessment tools, syarikat akan memerlukan pelaburan yang tinggi untuk cover bayaran tools assessment yang diperlukan. So untuk tambahan security tu, so kat sini penting untuk menggunakan free security assessment tools untuk menjimatkan perbelanjaan. Yang kedua dari segi expertise, iaitu kepakaran. Halangan kepada data assessment ini juga dari segi kelemahan staff yang kurang pakar untuk conduct best practice assessment. Okay, so yang ketiga adalah resource, limited bandwidth to allocate towards security tasks, make database assessment test to be pushed to the back burner. So seterusnya, overcoming the barriers to database security assessment, iaitu bagi mengatasi tiga halangan database security assessment yang tadi tu, yang tiga jenis tu, company boleh gunakan Scuba by Imperva. Scuba ni adalah free database vulnerability scanner yang digunakan untuk conduct initial database assessment. So dari segi budget, Scuba adalah enable organization to evaluate database security tanpa peruntukan yang tinggi. So Scuba ni adalah free scanner. Dari segi resource pula, Scuba telah provide lebih dari 300 assessment
test. So kat sini akan memudahkan staff yang kurang mahir untuk dalam infrastruktur database. So tak banyak gunakan tenaga pekerja. Okay, dari segi resources, require a minimum configuration process that include only a handful of database parameters seperti account name, admin account name, password, first name or IP, database name and port. Okay, so for the imperative criteria for database practice assessment using Scuba, dari segi impact on production systemnya, Scuba dapat digunakan tanpa sebarang risiko ataupun kerosakan yang akan berlaku. Dari segi akurasi iaitu ketepatan, prosedur test akan melibatkan pemeriksaan software dan assessment mechanism. So maklumat yang detail akan dikumpulkan untuk mengesahkan vulnerability. Dari segi efisiensi iaitu remediation report akan dianalise oleh Scuba untuk enable efficient remediation. Dari segi breadth of testing, testing ni cover setiap key arrangement area seperti system configuration, known vulnerabilities, prevalence management dan sebagainya. So kalau saya akan menerangkan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Amir Amani binti Ahmad, nombor matrik 01DDT19F1142. Okey, saya akan terangkan tentang the database security life cycle. Seperti dalam gambar rajah ni, kita dapat lihat ia mempunyai access, set policy and control, monitor and enforce dan measure. Okay, next. Okay, penilaian database assessment ni merupakan langkah pertama yang lengkap dalam database security life cycle. 3 langkah seterusnya dibuat setelah keputusan penilaian, iaitu set policy and control, monitor and enforce dan measure. Okay, kita lihat pada yang pertama, set policy and control ni. Dengan penilaian lengkap mengenai risiko pangkalan data dan profil pengguna yang tersedia adalah sebagai panduan. Dasar ini menentukan tingkah laku yang dibenarkan, tingkah laku yang tidak dibenarkan dan transaksi diatur secara khusus. Ini bertujuan untuk melindungi aset-aset daripada rosak atau hilang dan sebagainya. Okey, nombor 2, monitor and enforce, iaitu memantau dan menguatkuasakan. Aktiviti pangkalan data dipantau dan dikuatkuasa mengikut polisi itu. Data audit dikumpulkan dan jika pelanggaran berlaku, ia akan memberikan tindak balas secara real time. Yang ketiga, measure. Sistem laporan ini mengambil hasil 3 fasa kitaran sebelumnya. Laporan berfungsi sebagai maklum balas untuk ejah life cycle ni dan ianya membantu menyampaikan hasil kepada juru audit dan pengurusan. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamil Jamidun, nombor matrik 01DDT19F1053. Okay, kat sini antara contoh yang life cycle disebutkan oleh bulan saya tadi, sequence period, maksudnya membolehkan organisasi melaksanakan keempat-empat fasa kitaran hidup keselamatan, pengolahan data yang lengkap, seperti penilaian, penerapan dasar atau kawalan, memantau dan menegakkan. Kat sini, isu ni dia menggabungkan semua kebutuhan dalam Scuba yang digariskan di atas sambil menambahkan serangkaian ciri pengurusan lanjutan yang berskala proses penilaian di seluruh pusat data pengurusan terbesar. Next. Okay. Kat sini dia ada 5. Yang pertama multi server, yang kedua multi policy, yang ketiga secure, yang keempat hybrid and role based management, yang keempat test oriented workflow. Okay, yang pertama multi server ni dia macam pelbagai pelayan ataupun kumpulan pelayan dinilai secara automatik tanpa campur tangan pentadbir. Yang kedua multi policy. Pelbagai polisi disimpan dan digunakan untuk pelayan atau kumpulan pelayan yang berbeza. Yang ketiga, securely. Dia proses penilaian dijalankan secara automatik mengikut caduan yang telah ditetapkan. Yang keempat, hierarchical and road based management. Maksudnya aset dan pengguna ataupun peranan IT dapat ditentukan secara sewenang-wenangnya dengan hybrid kit. Hybrid kit ni macam satu proses carta, dia macam yang piramid tu. So dia memerlukan untuk membantu pengurusan secara
Yang kelima, task oriented workflow. Maksud dia squirrel spread here ni dia mengimplementasikan mesin aliran kerja yang dapat digunakan untuk mengurus proses audit dan keselamatan serta mengesahkan bahawa langkah-langkah sesuai diikuti sekiranya dapat memantau. Next. Security ni dia melebihi kemampuan point in time Scuba oleh Primweaver dengan menggabungkan penemuan data automatik dan penilaian tingkah laku pengguna yang berterusan. Sebagai contoh, Squirrel Spray ni merangkumi keupayaan berikut. Yang pertama, server and sensitive data discovery. Maksud dia, Squirrel Spray ni dapat mengimbas julat IP untuk mengenal pasti pelayan aplikasi, web dan pangkalan data dan mengimbas penyimpanan data untuk mendapatkan maklumat sensitif yang tersimpan di pelayan ini. Okay, next saya akan pass kepada ahli putar saya yang lain. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aunadini binti Ahmad Zani, nombor matrik 01 DDT 19F1181. So saya akan sambung Pak Aisyah. Nombor 2 kita ada dynamic profiling. Dynamic profiling ni dia akan perhatikan aktiviti pengguna dari masa ke semasa dan juga secure sphere ni dia adalah secara automatik. So dia membina dan kekalkan model lengkap terhadap tingkah laku setiap pengguna. Dan profil ni juga dia membolehkan pentadbir untuk menilai kat mana lokasi data sensitif tu dan dia boleh detect siapa yang akses dan macam mana mereka gunakannya. Okay, next kita ada best practice behavior assessment. Okay, nombor 3 ni dia adalah analisis profil dan dia pengguna dan dia pantau lalu lintas dengan cara yang tertentu. Dan secure sphere ni dia akan dedahkan praktik yang terbaik dan dia akan pelanggaran berlaku peraturan contohnya macam share account dan account yang tak aktif. Next. Okay, next nombor 4 set policies control. Okay, nombor 4 ni dia adalah improvised secure policy ni dia membolehkan pentadbir untuk tentukan peraturan dan juga dia tentukan tingkah laku yang dapat diterima atau tingkah laku yang tak dapat terima. And then juga secure sphere policy ni dia sangat terperinci dengan atribut yang luas dan database kolom. Contohnya macam SQL operations, pengambilan respon pertanyaan, sekatan waktu, sumber IP, nama host dan OS number dan banyak lagi lah. Okay, nombor 5 monitor and enforce. Nombor 5 ni secure sphere ni dia dapat konfigurasi secara fleksibel untuk dia pantau dan tegakkan dasar dan data audit yang sangat terperinci. Dia membolehkan forensik komprehensif dan penyimpanan data audit memfahamkan seni bina yang diedarkan secara berskala dan dia adalah satu pusat data yang paling terbesar. Audit retrieval ni dia support penjadualan automatic, compressions, encryption dan juga digital signing. Okay, last sekali next. Ini nombor 6, measure. Measure ni dia adalah keupayaan laporan yang secara grafik dan dia secure sphere ni dia membolehkan pengukuran hasil 3 langkah yang sebelum ni dari kitaran hidup, keselamatan, pangkalan data. Itu saja pada grup kami. Sekian, terima kasih.